Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Hari ini adalah hari terakhir dalam minggu ni, hari Jumaat. Jadi Abang pakailah baju Melayu menandakan hari Jumaat. Jadi hari ni Abang nak sampaikan satu cerita, tapi Abang tak berapa pasti berapa banyak cerita, berapa panjang cerita ni yang akan Abang sampaikan. Kalau berkenaan dengan sihir ni, ceritanya memang tak pernah pendek, selalunya panjang-panjang. Jadi kalau dah terlebih daripada 30 minit, Abang akan putuskan cerita dan Abang akan sambung pada hari Isnin nanti. Janganlah marah Abang. Sebabnya Abang tak nak. Abang pernah kena warning daripada seseorang bukan YouTuber, seseorang lah, minta Abang jangan panjang-panjang sangat, takut boring. Waktu YouTuber baru kata, jangan panjang-panjang nanti orang boring. Tapi Abang fikir Abang cuba sampaikan sebaiknya, sebabnya Abang nak kita semua dapat iktibar dan pengajaran daripada cerita ni kan. Jadi tanpa membuang masa lagi, sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita, juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia dan memberikan umur yang diberkati. Jadi tanpa membuang masa lagi, Abang akan mulakan cerita kali ini dengan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Cerita kali ini berlaku dekat negeri Johor. Di antara mula-mula start daripada Masai, lepas tu pergi kat Kota Tinggi. Dekat Kota Tinggi lah, Kota Tinggi, Keluang. Bukan Kota Tinggi. Dekat Keluang. Dekat Keluang ni dah baru selesai. Sampai kena berpindah gandah lah ceritanya. Diceritakan pada Abang oleh seseorang yang bernama Nas, dan ini adalah nama sebenarnya, dan kami sebaya. Dan berlaku pada tahun 2013 kalau tak silap Abang cerita ni. Ceritanya mula-mula hidup keluarga ni aman damai dekat Masai masa tu. Tak ada apa masalah. Anak-anak, bini semua okey kata Nas. Tak ada masalah. Pada satu hari tu, nak jadi cerita mulanya, dia balik daripada kerja. Bila dia buka pintu, dia tengok bini dia tengah tengok TV. Itu benda biasa, dia kata. Kalau bini balik kerja lebih kurang 5 petang, 6 petang, bini tengah tengok TV, tengok drama, cerita-cerita Melayu, dia malas nak kacau, dia kata. Jadi dia pun melintas dah dekat depan bini dia. Waktu tu TV dekat dengan kawasan ruang tamu tu, dekat dengan kawasan pintu masuk kan. Waktu dia melintas dengan bini dia ni, tiba-tiba entahlah dia kata, dia tersepak kaki bini dia. Bukan dia nak sepak, dia tersepak kaki bini dia. Dan tiba-tiba time tu juga bini dia mengamuk. "Hoi setan," kata, "kau tak nampak ke aku tengah tengok TV ni? Kau pandailah kau sepak kaki aku, kau tak pernah tengok aku senang macam ni." Waktu tu Nas, ya Allah, kenapa dengan bini aku macam ni? Apa hal pula Minah ni? Dalam hati dia terkejut jugalah. Tak pernah dia kata seumur hidup bini dia nak menengking, nak menaikkan suara. Memang tak pernah. Selalunya bini dia lah orang yang paling tenang. Selalu Nas yang paling, biasalah suami kan, yang nak membetulkan keluarga, nak menjadi nahkoda kapal keluarga ni, suamilah yang selalu yang garang-garangnya. Bukanlah garang sangat, tapi tegaslah. Tapi kali ni bini dia naik suara, dia tak pernah dengar. Inilah kali pertama. Dia pun masuk bilik, salin-salin, dia dah rasa tak sedap hati. Dah kenapa pula? Dia duduk sebelah bini dia. Dia cubalah untuk pujuk. Mungkin bini dia dapat berita yang tak sedap ke apa benda ke. Jadi dia try lah pujuk-pujuk bini dia, cuba untuk pujuk. Tapi waktu tu daripada pujukan terus jadi gaduh besar. Disebabkan satu benda je, iaitu tersepak kaki. Jadi hari tu dia kata dia dah tak boleh nak buat apa. Dia biarkan bini dia bertenang dulu. Tak naklah bini dia marah-marah lagi. Jadi hari tu dia pun tidur awal, bini dia pun tidur awal. Tak ada berlaku apa-apa sampailah besok pagi. Esok pagi dia pergi kerja, balik kerja, jadi benda yang sama. Bendanya sikit aja, dia tersalah letak barang. Bini dia mengamuk-ngamuk sampai menghempas-hempas barang, sampai kaca dipecahkan. Dia dah rasa pelik dah. Tak pernah. Inilah kali pertama bini dia mengamuk macam ni. Nak kata dia ada buat salah seumur hidup dia kata dia okey je, tak ada apa-apa yang pelik. Dia simpan perasaan tu. Anak-anak pun dah rasa pelik. Bukan dia je, anak-anak pun dia kata, anak-anak cakap dekat rumah mak dia dah lain macam. Perangainya asyik sikit-sikit, nak marah sikit-sikit, memakai hamun sikit-sikit. Tak pernah perangai mak dia macam tu. Jadi dia simpanlah benda tu. Mungkinlah dia kata bini dia dalam keadaan yang tertekan, stres sangat, penat sangat bekerja menjadi suri rumah. Jadi sebagai seorang suami, dipendamkan dulu biar semuanya lancar dan tak berapa nak tegang sangat.
Jadi bila selang 2-3 hari lepas tu bini dia bangun daripada tidur, waktu tu tengah malam, bini bangun daripada tidur, kejut dia pun terbangun lah. Dia takut juga, kok bini dia kejut nak mengamuk dia apa, takut kan kalau tidur kita tersenggol-senggol bini kan, kita lah Nas tersenggol-senggol bini lah, takut nanti bini dia marah macam tu. Jadi dia pun bangun lah, dia tanya dengan bini dia, kenapa? Bini dia muka pucat lesi, sebab bini dia cakap dia dapat mimpi ada benda hitam datang rumah mereka lah. Jadi Nas kata mungkin itu bayangan tidur, awak banyak sangat berfikir, jadi malam tu tidur. Esok paginya macam biasalah, beraktiviti macam biasa. Bila Nas balik kerja, bini dia muka dah pucat lesi, dah macam nak menangis, tersedu-sedu bini dia. Jadi dia tanya bini dia, kenapa awak macam ni? Selalu ni awak lah antara yang paling berani dalam rumah. Dia kata, tak, dia kata dalam rumah ni ada orang, tapi orang tu bukan macam orang, dia macam asap hitam yang bergerak ke sana kemari. Saya rasa takut sangat. Waktu tu Nas dah meremang bulu tengkuk dah. Dia dah rasa ada yang tak kena ke dengan bini dia ni. Sama ada bini dia yang tak kena, ataupun rumah dia yang tak kena, ataupun mungkin ada orang yang hantar benda yang tak elok, nak memporak-porandakan keluarga dia orang. Itu antara kemungkinan yang difikirkan. Jadi dia kata tak apalah, kita buat sembahyang hajat, solat sama-sama, kita buat sembahyang hajat, minta Allah jauhkan daripada benda-benda macam ni. Jadi malam tu bini dia mimpi sekali lagi ular pula datang, dan ular tu sangat besar sampai ke membelit bini dia. Ini bukannya ular-ular jodoh ni, bukannya matuk-matuk manja, tak. Ini ular besar datang membelit bini, dan sampaikan bini dia meronta-ronta, sampaikan Nas sendiri terbangun, kejut bini dia, tengok bini dia muka pucat dah menangis-nangis. Bini dia tanya dengan bini dia, kenapa macam ni? Lepas tu bini dia kata mimpi ular besar. Jadi diamkan lagi. Selang 2-3 hari tu, dalam masa 2-3 hari selepas mimpi yang kedua tu, bini dia selalu mengadu. Balik dia daripada kerja, Nas mesti bini dia menangis-nangis. Dia cakap dalam rumah ni ada orang, ada yang tak kena. Jadi muncullah pada hari tu, hari Jumaat. Jadi Nas pun kata tak apa, kita tengok hari Sabtu Ahad ni, kita tengok rumah ni, Sabtu lah, kita tengok rumah ni, kalau ada apa-apa benda yang tak kena. Jadi waktu duduk dekat rumah tu, anak-anak semua ada, keadaan awal-awalnya terkawal. Tiba-tiba bini dia menjerit-jerit, menunjuk-nunjukkan ke arah satu sudut. Dia kata ada orang kat situ. Jadi bila Nas tengok, memang tak ada orang. Cumanya Nas rasa memang ada benda lain dalam rumah tu. Dia punya keadaan badan dia memberitahu yang ada orang, makhluk yang dah menompang dalam rumah tu. Dalam fikiran Nas, mungkin benda tu adalah benda liar yang datang daripada entah ke mana-mana. Dia balik daripada kerja, benda tu menompang. Mungkin, dia kata. Jadi dia diamkan lagi. Jadi dia kata tak apalah, kita besok pagi kita balik kampung. Kenapa nak balik kampung? Sebab bapa kepada bini dia ni adalah orang-orang yang baik lah, orang-orang yang mengamalkan perubatan Islam. Jadi boleh mengubat. Kita pergi jumpa dengan abah, dia kata tengoklah, minta abah tengok-tengokkan macam mana. Jadi malamnya mimpi lagi bini dia. Kali ni mimpi dapat baby pula. Jadi bila dah muncul ketiga-tiga mimpi tu, Nas mula berfikir benda ni memang ada kaitan dengan sihir. Iaitu ada orang datang rumah, benda warna hitam, tak tahu apa benda. Yang kedua, nampak ada ular dekat dalam mimpi. Lepas tu yang ketiga, ada pula orang bagi baby. Jadi sah benda tu memang ada yang tak kena. Jadi hari Ahad tu diorang bercadang untuk balik kampung. Tapi ada sesuatu halangan yang menyebabkan dia tak dapat balik kampung. Tapi dia tak beritahu pada abang lah. Abang dapat cerita ni daripada telefon. Dari kita calling. Dah lama dah planning nak calling, tapi baru dapat calling, baru dapat bertelefon gitu. Jadi hari Ahad tu tak jadilah balik. Diorang pun bercadang untuk baliknya pada Sabtu yang akan datang. Jadi dalam masa seminggu tu, kata Nas, dia dengan bini dia sama naik. Sikit barang bergaduh, bertumbuk, bercakap, bertarik rambut dalam masa seminggu tu. Sampai anak-anak sendiri menangis, anak-anak sendiri stres tengok mak bapak bercakap-cakap macam tu. Nas mula-mulanya, dia waktu tu dia kata setiap kali bini dia marah, dia pun jadi marah. Bini dia lempang bini dia terajang bini dia. Dah jadi huru-hara waktu tu. Huru-hara tu menyebabkan keluarga tu sangat kucar-kacir. Disebabkan tu, bila dah habis bergaduh tu, barulah Nas ingat Nas akan minta maaf dengan bini dia pun minta maaf dengan dia. Jadi bila fikir-fikir lama-lama, kita ni bang, dia kata dah kena terbuat ni. Ada benda orang yang dah bagi sesuatu pada kita ni, kita kena buat sesuatu ni untuk mengelakkan daripada benda ni jadi semakin teruk dan kucar-kacir. Nak tak nak, dia kata hari Sabtu ni
Apa pun halangan kita akan tempuh, kita akan balik jumpa bapa awak. Okey, jadi hari Sabtu tu diorang pun packing-packing, semua masuk dekat dalam kereta, anak bawa anak semua pun pergi balik kampung. Kalau tak silap abang, kampung dia dekat Kota Tinggi, kalau tak silap. Jadi Nas nanti minta maaf ya saya kalau tersalah nanti. Jadi dia balik ke kampung. Bila sampai dekat kampung tu, jumpalah dekat bapak dengan bapak mentua. Bapak mentua dia pun tengoklah. Memang mengikut apa yang bapak mentua dia tengok, oh ya, orang-orang alim kan mesti boleh nampak kan apa yang ada di sebalik-sebalik yang mata kita tak nampak. Bapak dia cakap dia tak boleh tengok benda-benda macam ada roh ke, ikut ke, hantu ke. Cuma dia boleh nampak dekat keluarga ni ada orang dah bagi benda kotor. Jadi bila macam tu, Nas tanya dengan bapak mentua dia, boleh tak ubat? Dia kata, boleh, aku boleh ubatkan engkau. Maksudnya aku boleh ubatkan Nas, tapi aku tak boleh ubatkan bini dia. Sebabnya memang menjadi halangan pada seorang perubatan. Dia tak boleh ubati susur galur, bukan, darah daging dia sendiri. Itu syaratnya. Tak apalah kata Nas, ubatkan saya dulu. Yang bini dia kita pergi cari orang lain untuk pergi berubat. Jadi bapak dia pun bacalah ruqyah, lepas tu bagilah minum air kelapa kalau tak silap babang. Minum air kelapa yang telah dibacakan ayat suci Quran. Sekali tu Nas kata perut dia memulas-mulas macam ada benda nak keluar. Dan dia rasa macam perut dia tu bukan memulas biasa, macam ada belut dekat dalam keluar, menggelitik-gelitik dekat dalam perut tu. Akhirnya dekat dalam baldi, dalam besen besar, Nas muntah. Semua apa yang ada dalam perut dia, yang mengelodak dalam perut dia, semua dia muntahkan. Bila dia muntahkan, satu rumah tu semerbak bau. Rupanya yang Nas muntahkan tu adalah semua jenis najis hitam, bukan najis Nas. Jadi bila bapak mentua dia tengok, ini bukan najis engkau ni, kata. Kalau tengok daripada abah punya yang biasa abah mengubatkan, ini adalah najis-najis manusia. Mungkin orang ni mengamalkan satu ilmu yang cukup kuatlah, dia punya sihirnya sangat kuat. Ini dengan kata lain, ini bukan orang liar-liar, benda hantu liar, tak. Ini memang ada orang hantar. Dia kata ada orang tak suka dengan keluarga kau, tapi Nas punyalah fikir, siapa pula yang tak suka dengan keluarga aku? Aku tak pernah buat pasal dengan orang. Dia kata, alah, kalau setakat gaduh-gaduh sikit, curi buah mempelam tu tak ada masalah lah kan. Ini kenapa sampai teruk sangat? Dan najis yang keluar daripada mulut Nas tu semuanya najis manusia. Jadi bapak dia buat kesimpulan, dia pernah tengok ilmu yang sebegini, dan ilmu ni adalah ilmu pemujaan mayat. Orang yang hantarkan sihir tu dia puja mayat, dan mayat tu dijadikan medium untuk menghantar sihir. Dan lebih tepat lagi, mayat tu bukan mayat orang lain, itu adalah mayat nenek keturunannya. Jadi dengan kata lain, ini adalah orang-orang yang tahu tentang sihir-sihir lain macam punya sihir. Sebab dia ada simpan mayat keluarganya dan dipuja mayat keluarganya untuk menghantarkan sihir pada keluarga ni. Jadi bila dengar macam tu, satu bahagian dah lega lah, iaitu Nas dah muntahkan segala macam. Jadi tak adalah rasa teruk sangat, kesian dengan bini dia. Tapi bini dia memang teruk pada waktu tu. Jadi balik daripada mengubat tu, dia nak balik ke rumah dia dekat Masai lah, dia kata. Sampai dekat dalam perjalanan tu dia berbincanglah dengan bini dia, kita nak buat macam mana ni, keadaan makin teruk, bini dia dah makin kurus, anak-anak dah huru-hara, rumah jangan cakap lah tunggang langgang lah, memang masak memang tidak lah, bini dia memasak mengemas memang tidak lah, menjadi benda yang sangat teruk lah pada waktu tu kehidupan mereka. Jadi Nas dengan bini dia berbincang, kita kena pindah tempat lain, hujung minggu depan kita pindah tempat lain. Cari rumah 2013 pada waktu tu, jumpalah satu rumah dekat Keluang Utara ke Keluang Barat, lebih kurang lah kawasan Keluang. Jadi dah jumpa rumah kat Keluang, diorang pun hujung minggu tu pindah ke Keluang. Dalam fikiran Nas, mungkin lepas berpindah rumah, benda tu akan berpindah. Maksudnya benda tu dah tak ada lagi, dah tak ikut lagi. Tapi apa yang Nas harapkan semuanya tersilap. Dan akhirnya pada hujung minggu tu, Nas pun berpindahlah ke Keluang. Dia dengan keluarga dia jumpa rumah. Ramailah kawan-kawan yang tolong, sebab kawan-kawan semua tahu tentang keadaan Nas. Tapi bukan semualah, semuanya kawan-kawan rapat. Bila sampai dekat Keluang, mereka pun berharap dapat hidup dengan aman dan bahagia.
Tapi bila sampai dekat keluar malam pertama, bini dia dah mimpi ada orang kejar, benda hitam kejar. Malam pertama, selang 2-3 malam lepas tu, mimpi sekali lagi kena gigit dengan patuk dengan ular yang besar dan ular membelit dia. Dan yang ketiga, dia mimpi lagi sekali ada baby. Yang kali ni bukan dia dapat baby, dia susukan baby tu. Jadi Nas waktu tu dah berpeluh dah, dia kata benda tu mengikut sampai ke Keluang. Daripada Masai berpindah ke Keluang. Mujurlah pada waktu tu Nas kata dia pun kerja, tempat kerja dia tak berapa jauh sangat dengan Keluang. Tapi benda tu mengikut daripada Masai ke Keluang. Siapa sebenarnya yang menghantar ni? Puahlah dia fikir, tapi dia tak dapat idea siapa yang menghantar. Jadi dia pun hiduplah macam biasa. Tiap-tiap malam mimpi, bini dia mimpi meracau-racau, menjerit-jerit. Sekarang ni dah tak gaduh dah. Dah okey, sebab Nas dah tenang. Bini dia yang selalu mengamuk-ngamuk. Jadi setiap kali bini dia mengamuk, Nas akan tenangkan, bacakan selawat, peluk bini dia, bagi tenang. Sebab Nas tahu bini dia tu bukan bini dia. Bini dia memang dirasuki oleh sesuatu. Jadi Nas pun carilah cara macam mana nak buat benda ni. Keadaan jadi semakin teruk. Dan pada satu hari tu, waktu tu Nas pergi, ada kerja lah, tengah kerja. Tengah-tengah kerja tu, tiba-tiba Nas dapat panggilan telefon daripada jiran dia. Daripada jiran dia yang mengatakan bini dia mengilai-ngilai kat rumah. Waktu tu pukul 12.30 hari. Dia kata bini dia dengarlah, jiran sebelah tu dengar bini dia mengilai-ngilai daripada dalam rumah. Jadi Nas pun rasa macam tak sedap hati. Dia pun ambil setengah hari, dia pun balik rumah. Setengah hari bekerja kan. Dia pun balik rumah. Sampai dekat rumah, dia buka, masuk je kat dalam rumah. Dia tengok dekat dapur, bini dia tengah memasak. Jadi diingatkan bini dia okey. Dia tegurlah bini dia, awak okey ke tidak? Bini dia terus mengilai sekuat-kuatnya. Nas pula yang terkejut. Ya Allah, waktu tu bini dia dekat dengan dapur tau, dekat tengah memasak macam kuah kari. Dia dalam pemikiran dia takut kalau bini dia ambil kuah kari tu siram dekat dia. Jadi dia pegang bini dia, tarik slow-slow jauh daripada dapur. Tapi pada waktu tu bini dia dengan mata terbelik-belik warna putih. Mata bini dia mengilai-ngilai. Waktu tu dia dah takut dah. Dia ingat baca selawat Nabi, Allahu Akbar tu je lah dia ingat. Dia peluk bini dia, ya Allah Tuhanku tolonglah, bagilah kesedaran pada bini dia. Selepas dah mengilai-ngilai, tak berhenti mengilai dia. Dia punya mengilai tu yang macam dalam filem tu dia kata. Tapi yang dalam filem tu kita boleh slowkan volume. Suaranya boleh slowkan. Ini nak slowkan macam mana? Tutup mulut bini. Memang taklah, lagi kuat dia menjerit. Mengilai-ngilai. Tapi dia cakap, dia doa pada Allah Ta'ala, mintalah diredakan. Dan akhirnya bini dia berhenti mengilai slow-slow. Dan akhirnya bini dia pengsan. Ada macam, bukanlah pengsan tapi melemahkan badan. Dia pun letaklah bini dia dekat katil. Dia kesian tengok bini dia macam mana nak buat ni. Lepas tu malam tu bini dia mimpi lagi. Tapi kali ini mimpi bini dia memang mimpi bukan sebarang. Tengah-tengah dia tidur ni, tiba-tiba bini dia mengelupur. Bini dia mengelupur, lepas tu dia bangun. Dia tengok kenapa bini dia mengelupur. Jadi bini dia pun bangun. Lepas tu bini dia dah sedar tu, bini nangis, bang tolong bang, saya dah tak tahan bang. Kata cari tukang ubat, saya dah tak tahan dah, saya dah penat dah dengan benda-benda macam ni. Waktu tu 2013 Dia kenapa macam ni kata. Dia kata ada orang yang macam abang muncul dalam mimpi dan cuba perkosa saya. Tapi saya cuba untuk melawan dan akhirnya abang kejut saya. Mujur abang kejut saya. Saya tak nak jadi macam ni. Saya dah ketakutan macam ni. Tapi laki dia dah tak tahu nak buat macam mana. Kata apalah, bagilah minum air Yasin, relax dululah, tidurlah. Malam tu tak jadi apa-apa. Malam besoknya, waktu tu dia orang laki bini tidurlah. Nas waktu tu tak sedar sangat. Dia rasa macam ada benda yang bergolak-golak di atas katil. Tapi dia ngantuk kan, dia tidur je lah. Entah macam mana tiba-tiba dia dengar nama dia dipanggil abang sekuatnya. Dan waktu tu lah Nas teringat, bini aku. Dia bangun daripada tidur. Dia tengok bini dia punya keadaan dah teruk. Rambut dia macam dah kusut masai. Baju dia dah hampir terkoyak. Kain batik dia dah hampir terlucut. Dah jatuh daripada katil lah bini dia. Dia peluk bini dia. Kenapa ni? Kenapa? Dia kata tadi ada orang nak perkosa dia. Orang tu macam abang. Dan kali ni bukan mimpi. Kali ni betul-betul saya cuba jerit tapi tak keluar suara. Dalam keadaan air mata ni cerita ni. Saya dah jerit tapi tak keluar suara. Tolonglah, saya dah tak tahan dah macam ni. Dia kata orang tu datang dalam bentuk Nas nak memperkosa bini dia. Dan orang tu bukanlah orang ni, makhluk lah. Dan makhluk tu memang
boleh pegang bini dia. Maksudnya dari segi sentuhan fizikal. Itu yang bini dia kata meronta-ronta, tapi di waktu dia nak jerit dia tak keluar suara. Tah macam mana Allah nak bagi pertolongan, akhirnya bini dia kumpul kekuatan, jerit. Itu yang keluar perkataan abang tu, yang Nas terbangun daripada tidur tu, yang selamatkan bini dia. Nas sendiri takutlah keadaan bini dia macam tu. Dia dah huru-hara, dah pening dah kepala, macam mana nak buat ni. Jadi kontaklah kawan-kawan, cari kawan-kawan yang boleh mengubat ke siapa-siapa kalah. Dia kata akhirnya jumpalah dengan seorang ustaz. Ustaz ni memang famous sangat dekat kawasan Johor. Dia kata abang tak boleh nak bagi tahu. Kalau abang beritahu semua orang tahu kan nama ustaz ni. Ni reputasinya tak sedap pula nanti kan. Kenapa abang kata berkaitan dengan reputasi? Nanti abang cerita sekejap lagi. Jadi dia pergi jumpa dengan ustaz tu. Ustaz tu kata boleh, dia boleh ubatkan. Ustaz tu, bini dia pun baringkan, dibaringkan atau didudukkan lah. Didudukkan macam tu berhadapan dengan si ustaz ni. Ustaz ni pun barulah baca A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Keregang. Rupanya ustaz tu belum habis baca A'udzubillah, bini Nas ni dah lempang ustaz tu. Ustaz tu terpelanting 5 meter jauh dengan terpelosok dekat bawah almari, bengkak pipi dia. Dah tak boleh sampaikan, nak bercakap pun susah. Dia gelak, dia mengilai waktu tu. Dia kata, kalau setakat baca ruqyah macam ni, baca A'udzubillah pun salah nak mengubat orang. Dia kata, padan muka kau, aku lempang kau. Dia kata, waktu tu ustaz tu kata, tak apa, tenang-tenang. Biasalah ustaz lah kan, dia mestilah bertenang dulu. Selalunya ustaz kan ada ilmu-ilmu silat juga kan, tapi tak tahulah ustaz ni ada ilmu silat ke tidak. Lepas tu, okey, kita duduk kali ni agak jauh sikit. Kalau nak lempang pun tak berapa nak sampai tangan. Okey, duduk jauh sikit. Ustaz pun baca bermula dengan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Rupanya bini dia ikut sekali ayat ruqyah yang ustaz tu baca. Sama. Ustaz tu pula terkebil. Bila ustaz tu dah hilang fokus, dia dah mula rasa macam keadaan dia tergugat. Dia pun cubalah mendekati bini si Nas ni tadi. Bini si Nas sekali lagi bagi sekali pelempang di pipi yang lain. Dengan kata lain, kiri dengan kanan pipi ustaz tu dah kena lempang. Dan kali ni pun sama, terpelosok dekat bawah meja. Waktu tu ustaz tu kata, saya dah tak boleh dah ruqyah. Aduh, dua pipi saya dah bengkak dan dia kena lempang. Awak bawa lah balik bini awak. Jadi Nas pun bawa balik. Dah risau tak macam mana ni. Bini dalam keadaan yang makin teruk. Macam mana pula nak baiki bini dia, nak pulihkan bini dia. Tolonglah, bagilah idea macam mana. Tapi lepas tu tanyalah dengan kawan-kawan dekat dalam WhatsApp, dekat dalam mana-mana media, tolonglah mana-mana yang boleh cari ustaz. Tiba-tiba ada seorang tu dia tawarkan diri. Dia kata, datang tempat saya akan bawa, saya akan berubat-ubatkan awak, tapi saya minta dicaskan 150 untuk sekali rawatan. Nas kata dah tak fikir tentang duit, dia nak bini dia pulih seperti sedia kali. Sebab bini dia dah tak macam bini dia sejak daripada masa itu. Maksudnya dah lebih kurang dah setahun lebih lah benda tu berlaku. Bini dia tak macam bini dia, tidur sebelah pun dah rasa macam bukan bini dia. Kadang-kadang aja dia rasa macam bini dia, tapi selebihnya dia rasa macam orang lain. Jadi dia pun bawa lah pergi jumpa ustaz tu. Bila bawa pergi jumpa ustaz tu kata okey lah. Nas tak cerita yang pasal ustaz sebelum tu kena lempang tau. Ustaz tu pun kata, okey, sebelum apa-apa saya nak minta 150 dulu. Nanti supaya customer saya tak lari, kata. Sekali rawatan 150 tau, bukan ni sekali. Rawatannya lebih daripada sekali. Tengok berapa teruk awak punya penyakit. Jadi dia pun macam biasalah, si bini ni duduk dalam depan ustaz ni. Ustaz tu belum baca bismillah, pang, dah kena lempang, terpelosok sama macam ustaz yang pertama. Lepas tu cuba lagi sekali, pang, kena lempang lagi. Ustaz yang kedua ni 3 kali dia kena lempang. Sebab dia dah ambil duit kan agaknya sekali lempang tu bersamaan dengan RM50. Jadi selepas 3 kali kena lempang tu, terus ustaz tu kata balik. Tapi waktu tu Nas macam, aku dah bagi 150, tak nak pulang balik ke? Tapi dia tak sampai hati nak tanya, sebab kesian ustaz tu. Dah sekali lempang RM50, 3 kali lempang RM150. Dengan kata lain, duit tu hanya membeli lempang je lah. Membeli lempang daripada bini dia. Tapi dia pun kesian tengok ustaz tu memang bengkak muka dia. Jadi dia pun bawa baliklah bini dia. Waktu perjalanan bawa balik ni berlaku sesuatu yang sangat luar biasa. Waktu tu dia kata bini dia memang dah tak sedar lah, dia yang bawa kereta. Entahlah, tiba-tiba dia kata dia rasa macam ada yang tak kena dengan keadaan ni. Dia kata dia rasa macam ada yang tak kena. Dia pun toleh. Belakangan ni ada anak-anak ni, ada anak-anak tengah baring. Masa tu malam ni. Jadi dia pun toleh lah ke belakang. Dia toleh ke belakang. Dia tengok
dekat tingkap. Maksud tu tingkap tertutup kan, anak dia menyandarkan kepala ke tingkap. Dekat tingkap tu ada yang kepala usus-usus terjurai-jurai tu. Yang tu tahu kan, kalau orang Sabah kata BB kalau kita panggil P, adalah yang kepala ada usus-usus melekat dekat tingkap kereta. Maksudnya laga pipi dengan anak dia. Yang Nas ni pula dah terasa huru-hara, teruslah baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Iyalah dah macam tu, auzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Bila dah baca kuat macam tu dengan anak terbangun, bila anak terbangun tengok ada kepala dekat sebelah, tapi walaupun dekat luar kereta. Waktu tu tengah malam, dekat pukul 12. Lepas tu bini dia dah mamai dah, bini dia memang tak sedar lah. Anak dah menjerit-jerit kat belakang, ayah tu kenapa tu. Kepala tu duduk sengih-sengih. Waktu Nas baca, dia masih lagi ada, walaupun kereta ni laju, tapi kepala tu tetap ada dekat tempat yang sama, macam tergantung dekat tepi tu. Anak-anak dah ke belah kanan dah. Waktu tu kepala tu belah kiri. Anak-anak dah mengepek-ngepek belah kanan dah, menangis. Yang Nas ni terus baca ayatul kursi, terus baca selawat Allahu Akbar. Benda tu daripada ke belah kanan, dia bergerak ke depan kereta, ke depan cermin depan. Lepas tu dia menghadap Nas pula. Waktu tu Nas tengah bawa kereta ni, kat depan ni memang jangan cakap lah, bila malam kan banyak lori kan, berselisih dengan lori. Dia tengah fokus, dalam nak fokus jalan, nampak pula kepala kat depan tu. Baca dah macam-macam tapi tak jalan. Benda tu beralih pula ke belah kanan, tempat anak-anak dia yang berkumpul. Anak-anak pula dah huru-hara ke kiri pula, dah menangis-nangis macam ni. Allah, dia kata dah macam mana. Yang paling teruk sekali, kepala tu bukan berada dekat satu tempat, tapi kepala tu bergerak di sekeliling kereta. Tawaf lah, dia kata macam tawaf kereta tu, sambil tersengih-sengih mengirai-ngirai dia punya usus-usus, sampai usus-usus tu terkena cermin, ya ilaha illallah. Kalau abang boleh kemalangan, bahaya minta jauh kalau macam tu. Dia mengelilingi kereta, dan setiap kali tu Nas bila selisih dengan lori horn, selisih dengan lori horn. Bukan lori horn disebabkan oleh dia punya kereta dalam jalan yang salah, maksudnya termasuk jalan lain, tak. Sebab semua lori itu nampak kepala tu yang tengah mengelilingi kereta si Nas. Semua macam tu. Tapi akhirnya Nas kata dia kena buat sesuatu. Dia kena bawa laju selaju mungkin. Baca ayat kursi tak lepas, baca Allahu Akbar tak lepas, entah apa benda makhluk tu. Jadi dia kata dia kena bawa selaju yang mungkin. Makhluk tu mungkin tak boleh kejar. Sebab benda tu yang nama BB tu dengan P tu, kalau kita semua tahu, dia bukanlah daripada syaitan, tapi daripada manusia yang mengamalkan ilmu salah dan menanggalkan kepala dia. Dia ada ilmu dia kan. Jadi dia bukan 100% syaitan. Dia ada manusia yang menganut agama syaitan. Maksudnya sihir syaitan. Jadi dia fikir dia kena bawa selaju yang mungkin. Jadi setiap kali dia jumpa kereta kat depan, dia potong. Setiap kali jumpa kereta kat depan, dia potong. Dan setiap kali potong, setiap kalilah, baik kereta, baik lori, semuanya horn. Dan selepas horn, mereka akan jauhkan diri daripada kereta Nas. Sebab dia nampak benda tu berkeliling kereta Nas. Nas waktu tu dia kena kumpul fokus. Dia fikir anak, dia fikir bini. Dia tak nak keluarga dia aksiden, tak nak berlaku apa-apa. Dan bila kelajuan kereta mencapai lebih daripada 180, benda tu hilang. Dengan kata lain, teori Nas tu betul. Dia bawa selaju mungkin sambil baca Allahu Akbar banyak kali, dan akhirnya benda tu hilang dan diorang pun sampai ke rumah. Waktu tu dia kata perjalanan memang cukup panjang, cukup memenatkan, tapi keadaan bini dia masih lagi tak baik. Ni dah sampai minit yang ke-27 ni kan. Jadi abang rasa abang berhenti sampai kat sini dulu. Abang akan sambungkan pada hari Isnin apa yang terjadi dengan keluarga ni. Cerita ni ada sambungan yang banyak, sebabnya pengajaran untuk kita semua kan. Apa sebenarnya puncanya, nanti abang akan ceritakan untuk sambungannya. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Abang minta maaf sangat-sangat kalau abang kerat ceritanya jadi 3 bahagian, 2 bahagian, 3 bahagian macam tu. Sebab abang nak tidaklah terlalu panjang untuk satu video, tapi kita semua boleh merasai dan mendapat iktibar daripadanya. Nanti akan abang sambungkan. Jadi sebelum abang tamatkan cerita, ada beberapa ucapan nak abang sampaikan.
Ucapan yang pertama datangnya daripada Nas sendiri. Dia nak sampaikan ucapan hari jadi. Dia kata buat anak dia, iaitu Muhammad Fitri Akmal. Kenapa datangnya nama Fitri? Sebab nama Fitri dia lahir pada hari raya. Akmal sebab dia minat dengan Akmal Rizal, pemain bola tu. Jadi dia kata dia nak ucapkan selamat hari jadi buat anaknya, yang mana hari jadinya jatuh pada 8 hari bulan 1, genap umur 24 tahun. Jadi dengan ucapan selamat hari jadi buat anak dia tersayang daripada ayah dan umi. Semoga Allah sentiasa merahmatimu, memberikan umur yang diberkati, memberikan rezeki yang melimpah ruah, dan dipermudahkan segala urusan, dan mendapat masa depan yang cemerlang. Ucapan yang kedua abang tunjukkan buat salah seorang JSPL clan atau JSPL keluarga besar, iaitu Abdul Aziz Fitri, yang mana hari jadinya jatuh pada 14 hari bulan 1, genap umur 25 tahun. Jadi Abdul Aziz ni adalah antara yang selalu post mula, repost abang punya video ataupun abang punya cuplikan dekat Instagram. Terima kasih sangat-sangat Abdul Aziz, dan semoga sempena dengan hari jadi ni abang ucapkan selamat hari jadi. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dipermudahkan segala urusan, dan diberikan kerahmatan dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan abang ucapkan terima kasih sangat-sangat pada Abdul Aziz Fitri sebab selalu repost abang punya video-video, cuplikan video. Ucapan yang ketiga, abang ucapkan selamat hari jadi daripada JSPL buat Maya Jasmaria, yang mana hari jadinya jatuh pada 18 hari bulan 1, dengan ucapan selamat hari jadi buat Maya. Semoga panjang umur, murah rezeki, diberikan kesihatan yang baik, dan dipermudahkan segala urusan. Jadi semoga hari jadi kali ini memberikan lebih makna dan keberkatan buat Maya Jasmaria. Selamat hari jadi. Ucapan yang seterusnya datang daripada seorang suami. Dia minta abang sampaikan selamat hari jadi buat isterinya. Dia yang bernama tidak diberitahu. Cuma suami dia menggunakan nickname D18 Extreme. Dia kata isterinya hari jadinya jatuh pada 15 hari bulan 1, dengan ucapan selamat hari jadi buat isteri tercinta. Terima kasih sangat-sangat menjaga keluarga ni, membesarkan anak-anak, dan ada bersamanya sewaktu susah dan senang. Dan sekarang ni isterinya sedang mengandung anak yang ketiga. Dia minta kita semua doakan semoga dipermudahkan segala urusan, menjadi anak yang cemerlang, anak yang dirahmati Allah. Amin ya rabbal alamin. Dan daripada suami ucapkan selamat hari jadi. Daripada abang juga, abang ucapkan selamat hari jadi buat isteri D18 Extreme. Semoga Allah sentiasa merahmatimu. Dan yang terakhir datangnya daripada seseorang yang bernama Shirin Asad. Dia nak kita, bukan dia nak, tapi dia mohonlah kita sebagai sesama Islam kan, mohon dihadiahkan Al-Fatihah buat almarhum ayahnya, iaitu Haji Muhammad Asad bin Hasan, yang telah dijemput ilahi pada 11 hari bulan 1 yang lepas. 11 hari bulan 1 yang lepas yang telah dijemput ilahi pada 100 hari yang lepas. Dan mesej ni dihantar pada 11 hari bulan 1. Jadi sudah 100 hari ayahandanya dijemput ilahi. Jadi kita sama-sama lah hadiahkan Al-Fatihah buat Tuan Haji Muhammad Asad bin Hasan. Semoga ditempatkan di taman-taman syurga, semoga diterima amal baiknya, dan ditempatkan bersama orang yang beriman. Amin ya rabbal alamin. Abang nak minta maaf sekali lagi kalau cerita abang kali ni abang potong menjadi 3 bahagian. Sebab ceritanya kalau abang ceritakan ketiga-tiga bahagian tu dalam cerita yang sama, abang rasa dah boleh bawa stesen radio dah. Panjang betul. Jadi ceritanya bersambung. Lepas ni adalah macam mana dia pergi mengubat, untuk bahagian yang kedua. Bahagian yang ketiga, apa yang terjadi pada isterinya selepas dia berjaya diubati. Nanti abang akan ceritakan. Terima kasih sangat-sangat pada yang mendengar kali ini. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Nanti kalau bila hari Isnin nanti abang akan panggil balik lah. Kita panggil cerita sikit lah dia punya cuplikan yang sebelumnya, supaya orang senang ingat balik. Okey, hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.